Selamat petang, salam sejahtera. Sudah lama kita tidak mendengar cerita tentang Ismail Sabri Yaakob. Ketika ini, seakan-akan beliau menghilang entah kemana. Walaupun beliau telah pun pernah menjadi Perdana Menteri dalam era pemerintahan gabungan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Dalam tajuk yang baru saya baca sebentar tadi, salah satu perkara yang menarik perhatian kita ialah Ismail Sabri Yaakob mempertahankan keputusan beliau membuat keputusan untuk melaksanakan pilihan raya ke-15 mengikut acuan beliau. Saudara-saudara sekalian, beliau kata pandangan simplistik seperti Ahmad Maslan, punca BN Kala. Pendedahan daripada Ismail Sabri Yaakob ini memang menarik kerana menjawab apa yang dinyatakan oleh Ahmad Maslan yang mengatakan bahawa kelemahan dan punca antara punca kekalahan UMNO ialah kerana tarik dan pelaksanaan parlimen, bubar parlimen dan pilihan raya umum. Namun demikian, Ismail Sabri Yaakob akhirnya tampil mempertahankan diri dengan menyatakan pandangan simplistik seperti Ahmad Maslan, punca Barisan Nasional kalah. Menjawab kritikan Ahmad Maslan, bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob berkata, kekalahan Barisan Nasional pada pilihan raya umum lalu disebabkan UMNO membuat andaian mengenai sokongan kepada parti itu tanpa berasaskan kajian komprehensif dan fakta. Ismail yang juga bekas naib Presiden UMNO mempersoalkan unjuran UMNO ketika itu bahawa BN boleh menang melebihi 112 kerusi. Hakikatnya, pandangan yang simplistik tanpa fakta dan statistik oleh bekas Setiausaha Agung UMNO, Ahmad Maslan seperti inilah yang menyebabkan Barisan Nasional kalah dalam PRU 15. Unjuran UMNO pada ketika itu, BN boleh melepasi 112 kerusi dan boleh membentuk kerajaan secara solo. Soalnya, apakah ada kajian sikap secara komprehensif telah dilakukan sebelum membuat unjuran tersebut? Kerana akhirnya Barisan Nasional hanya tinggal 30 kerusi di Dewan Rakyat. Namun kerana yakin menang tanpa fakta, akhirnya Barisan Nasional kecundang dalam PRU 15, kata Ismail Sabri Yaakob dalam satu kenyataan. Semalam Ahmad Maslan yang juga ahli Majlis Kesihatan Tinggi MKT berkata, masa yang tepat adalah faktor yang penting dalam politik bagi membolehkan parti itu mencapai kemenangan dalam pilihan raya. Ahmad Maslan mengatakan beliau memberi bayangan nasib UMNO mungkin tidak seteruk sekarang jika pihak Putrajaya patuh kepada kehendak parti supaya PRU diadakan tidak lama selepas pilihan raya negeri di Melaka serta Johor diadakan. Ia dipercayai merujuk kepada sekumpulan pemimpin UMNO yang berada dalam kerajaan ketika itu diketuai Ismail Sabri. Ismail Sabri ketika itu menjadi salah seorang daripada naib Presiden UMNO. Mengulas lanjut, Ismail Sabri berkata, sebagai Perdana Menteri pada ketika itu, dia mendapat laporan daripada pelbagai agensi yang menunjukkan suasana pada ketika itu BN masih tidak mampu untuk menang. Katanya, PRN tidak boleh dijadikan sebagai indikator untuk menentukan kejayaan BN dalam PRU kerana keadaan politik negara amat dinamik. PRN dan PRU adalah dua perkara yang amat berbeza. PRN lebih tertumpu kepada isu negeri, khususnya prestasi kerajaan yang mentadbir negeri pada ketika itu. PRU melibatkan isu nasional, apatah lagi persepsi terhadap BN secara keseluruhannya masih tidak baik pada ketika itu, kata Ismail Sabri Yaakob. Inilah punca sebenar kekalahan Barisan Nasional kerana mempunyai bekas Setiausaha Agung UMNO yang hanya sekadar boleh membuat andaian mudah, berlandaskan logik akalnya sahaja, tanpa mempunyai statistik sokongan peringkat persekutuan kepada BN, kata beliau lagi. Pendedahan seperti ini pastinya membuatkan BN makin
terluka. Kita nantikan drama selepas ini, apa yang akan terjadi. Adakah dengan perkara-perkara seperti ini akhirnya akan membuatkan Ismail Sabri Yaakob diberikan tindakan tata tertib, atau dengan sendirinya Ismail Sabri Yaakob akan meninggalkan UMNO karena telah pun diserang buat kali sekian kalinya lagi. Ismail Sabri Yaakob terus menerus diserang, dianggap juga dikatakan sebagai pihak Putrajaya ini, dan secara tidak langsung ianya menjadi punca kekalahan kepada Barisan Nasional. Adakah dengan ini, apabila sudah serik dan sudah tidak tahan lagi diserang terus-menerus, adakah Ismail Sabri Yaakob akan secara sendirinya meletakkan jawatan dan menyertai partai lain atau membentuk partai lain? Sekian dulu untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Perhimpunan Agung UMNO membawa banyak perkara, banyak pendedahan, banyak isu yang menarik perhatian para penganalisis politik. Satu daripadanya ialah seperti yang kita nyatakan sebelum ini, supaya beberapa orang pemimpin UMNO yang dipecat diterima semula. Akhirnya kenyataan yang pernah saya lemparkan sebelum ini, akhirnya turut dinyatakan oleh salah seorang pemimpin di dalam UMNO. Apabila beliau berkata, terimalah kembali pemimpin UMNO yang dipecat, tapi masih setia. Salah seorang yang saya fikir sangat sesuai dengan ulasan dan perkara ini ialah Khairi Jamaluddin. Apabila beliau telah banyak kali ditawarkan oleh parti-parti pembangkang dan parti yang lain untuk menyertai mereka, bahkan ditawarkan dengan pelbagai jawatan yang bukan alang-alang ataupun bukan calang-calang. Jawatan-jawatan itu memang mengeliurkan, tetapi apa yang Khairi buat? Dia tetap setia dan tidak mengambil keputusan secara terburu-buru. Saya pikir itu menunjukkan betapa Khairi masih mempunyai sedikit sekelumit perasaan untuk dapat diterima semula oleh UMNO. Jadi apabila pemimpin ini kata terimalah kembali pemimpin UMNO yang dipecat tapi masih setia, saya pikir ini satu luahan, ini satu pendapat yang amat relevan dan boleh dipertimbangkan oleh kepimpinan UMNO, terutamanya Zahid Hamidi. Perwakilan pemuda UMNO menggesa Majlis Kerja Tertinggi supaya menerima kembali pemimpin yang telah dipecat atau digantung tetapi masih setia dengan parti itu. Bendahari Pemuda UMNO Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar berkata demikian ketika membahaskan ucapan dasar Presiden Ahmad Zaid Hamidi dalam Perhimpunan Agung UMNO di Pusat Perdagangan Dunia di Kuala Lumpur hari ini. Saya yakin dan percaya ramai juga di kalangan kita yang sama seperti saya. Mintalah kepada MKT mana-mana pemimpin kita yang telah dipecat atau digantung, yang belum menyertai parti lain, yang terus menyayangi parti kita ini, yang setia menunggu dipanggil balik ke dalam parti kita, ini untuk diterima kembali, kata Ketua Pemuda UMNO Kinabatangan itu, yang juga anak pengerusi UMNO Sabah, Bung Mukhtar Radin. Semalam, ahli politik veteran UMNO Tajuddin Abdul Rahman yang digantung selama 6 tahun daripada parti itu hadir secara mengejut di perhimpunan parti berkenaan. Bercakap kepada pemberita, Tajuddin berkata, dia tidak akan meninggalkan UMNO dan akan menjadi orang terakhir berbuat demikian. Kurniawan menegaskan UMNO tidak boleh lagi berpecah ketika mengulas gesaan perwakilan sebelumnya agar parti itu mengesahkan pendiriannya sekarang dengan rakan baru dalam kerajaan. Kita sudah tidak boleh berpecah. Sudah-sudahlah, cukup-cukuplah. Buang yang keruh, ambil yang jernih, katanya. Selain Tajuddin, antara nama terkenal yang berdepan dengan tindakan daripada UMNO tetapi masih belum menyertai mana-mana parti lain secara rasmi ialah bekas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin dan bekas Ketua Penerangan UMNO Sahril Sufian Hamdan.
Bagaimanapun tidak seperti Tajudin, kedua-duanya tidak menunjukkan hasrat untuk menyertai semula UMNO. Saudara-saudara sekalian, saya pikir ini satu pendedahan dan satu buah pandangan, buah pikiran yang boleh dipertimbangkan oleh Zahid Hamidi. Walau bagaimanapun Anda yang ada di luar sana yang menonton channel ini, video kali ini, Anda mungkin mempunyai pendapat Anda sendiri ataupun Anda juga mempunyai pendapat yang sama dengan kami, yaitu adalah sesuatu yang munasabah untuk pemimpin UMNO, khususnya Zahid Hamidi, mempertimbangkan semula untuk menerima semula ahli-ahli UMNO, pemimpin-pemimpin UMNO yang telah dipecat tetapi masih setia dengan UMNO. Hal ini kerana mereka masih boleh menjadi aset yang besar kepada UMNO dan pastilah kesetiaan mereka ini akan dibayar dengan berbaloi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Ikuti terus ulasan selepas ini.